Salam sejahtera. Terima kasih untuk yang dipertua soalan saya yang pertama. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Pertama sekali saya nak memperbetulkan istilah. Sebenarnya istilah yang diumumkan oleh Perdana Menteri ke-9 ialah net zero seawal 2050. Ya, jadi dia ada beza sikit. Kalau kita kata net zero menjelang 2050, dia kena capai. Wajib capai menjelang 2050. Tetapi seawal 2050 memberi sedikit ruang kepada kita sebagai sebuah negara membangun. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi membantu negara mencapai aspirasi SIFA SIFA bersih seawal-awalnya 2050, kerajaan sedang membangunkan Pelan Hala Tuju dan tindakan Nationally Determined Contribution dengan izin, NDC Roadmap and Action Plan, dan strategi rendah karbon jangka masa panjang, Long Term Low Emission Development Strategies, LTLEDs, di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pelan Hala Tuju dan tindakan NDC akan memberi hala tuju dasar dan pelan tindakan sehingga tahun 2030 dan memastikan inisiatif perubahan iklim dapat dilaksanakan secara berkesan. Di samping itu, LTLEDs akan memberikan strategi jangka panjang negara termasuk keutamaan pembangunan, wawasan serta hala tuju pembangunan yang akan datang. Pelan Hala Tuju dan tindakan NDC dan juga LTLEDs dijangka akan dimuktamadkan pada suku keempat 2023. Apabila siapnya LTLEDs, ia akan membantu juga kerajaan untuk menggubal Akta Perubahan Iklim ke arah yang juga kita harap dapat menyumbang ke arah kita mencapai negara SIFA bersih seawal-awalnya tahun 2050. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Simpang Renggam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas pertama pembetulan tentang program low carbon ini atau neutral carbon ini kepada net zero. Saya berpendapat dalam ucapan sewaktu titah diraja tentang perlunya pendekatan secara whole nation approach. Kerana saya tak fikir negeri-negeri mempunyai kekuatan kewangan untuk mengatasi ataupun untuk mencapai program tersebut. Jadi apakah instrumen yang digunakan oleh kementerian untuk menyelaras pendekatan untuk mencapai LT-LEC ini dalam bentuk pelan tindakan dan sebagainya. Kerana sebagai contoh Tuan Pertua, di Singapura telah pun mula menyatakan tentang hasrat untuk melaksanakan sepenuhnya EV pada tahun 2030. Jadi apakah persiapan khususnya negeri Johor perlu membuat persediaan charging station dan sebagainya untuk menjayakan ataupun untuk meneruskan dari segi aspek pelancongan, dari segi aspek pelaburan dan sebagainya. Jadi whole nation approach ini sebagai pendekatan untuk membolehkan LT-LAC ini untuk berjaya pada suku keempat 2023 itu, apakah dia punya instrumen penyelarasan yang bermakna sekiranya kementerian telah bersedia untuk perkara tersebut. Terima kasih. Terima kasih soalan yang baik daripada Simpang Renggam. Saya setuju bahawa kerajaan persekutuan perlu memainkan satu peranan yang penting, leading role, bagi memastikan aspirasi ini tercapai, memandangkan kalau nak diserahkan kepada kerajaan negeri semata-mata, ya, mungkin ada cabaran dan kekangan yang tertentu. Jadi atas sebab itu, ya, kalau kita lihat, pertama sekali ialah saya bagi contoh antara masalah utama daripada segi pembebasan karbon ialah penjanaan tenaga. Ya, jadi kalau penjanaan tenaga ini kita tahu banyak Malaysia hari ini masih lagi banyak bergantung kepada arang batu yang sangat-sangat mencemar dan juga gas, ya, walaupun tidaklah seteruk arang batu tetapi masih lagi mengeluarkan karbon. Jadi atas dasar itu, ya, selama ini kerajaan memang ada apa yang dipanggil JPET, ya, yang merancang penggunaan dan penjanaan tenaga selama 20 tahun yang telah dibuat setiap tahun, ya, kita ada rancangan untuk 20 tahun
Dan kalau dalam JPEG 2021 sebelum ini misalnya, kita ada masih lagi memberi ruang untuk 1,400 megawatt untuk arang batu, tetapi di dalam JPEG terbaru yang selepas kerajaan baru ambil alih, kita kata no new coal, ya, tiada arang batu baru. Semua tenaga kita sama ada daripada low carbon seperti gas ataupun daripada tenaga boleh baru, hydro, solar dan biomass dan seterusnya. Itu adalah salah satu daripada perancangan yang kita sasarkan. Ya. Jadi kalau ikut sasaran kita, tahun 2025 kita sasarkan kapasiti tenaga boleh baru 31%, 2040 sebanyak 40%. Dan tentang soal misalnya infrastruktur untuk kenderaan elektrik dan sebagainya, kita tahu bahawa hari ini memang di seluruh dunia ada gerakan besar-besaran supaya negara-negara berhijrah daripada kereta internal combustion engine ataupun ICE yang sedia ada yang menggunakan petrol kepada kenderaan yang menggunakan elektrik. Dan hari ini ya, kerajaan ada meletakkan sasaran sebanyak kita letakkan sasaran kalau dalam JPEG kita sendiri, kita mensasarkan kalau hari ini ada 80 JPEG sebelum ini kita hanya menyasarkan 90,000 kenderaan elektrik menjelang 2040. Hari ini kita letakkan sasaran 1.5 juta. Maknanya kita merasakan dengan tekanan yang ada di negara-negara maju untuk berhijrah kepada kenderaan elektrik dan sebagainya, kita kena lebih bersedia. Jadi atas dasar itu, ini juga tergambar dengan kita ada sasaran-sasaran yang saya akan bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat tentang charging station dan sebagainya yang dibina oleh misalnya Jentari, oleh Tenaga Nasional dan juga oleh pihak-pihak swasta di seluruh negara untuk membantu usaha electrification tersebut. Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri, dan saya ucapkan tahniah dan di atas komitmen Malaysia untuk mencapai kadar pelepasan bersih karbon sifar 2050. Ia mendahului Indonesia dan Thailand yang masing-masing 2060 dan 2070. Kalau kita berada pada track ini cukup bagus. Cuma soalan saya agak sedikit dalam aspek yang lain, tapi saya percaya Menteri ada maklumat. Setakat manakah komitmen kerajaan pusat untuk memberikan insentif kepada kerajaan negeri yang memelihara hutan yang kita sebut sebagai carbon credit? Isu ini kita telah bangkitkan beberapa tahun dan kerajaan, jawapan kerajaan ialah setakat ini kerajaan akan pertimbang. Jadi dalam era pentadbiran menteri di kementerian ini, setakat manakah komitmen kerajaan itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Jadi sememangnya kita faham ya, daripada peringkat kerajaan negeri yang mana keperluan ataupun sumber seperti hutan ini merupakan satu sumber dengan nilai yang besar. Jadi dalam usaha kerajaan persekutuan untuk mengekalkan komitmen yang kita buat di Rio pada 1992 untuk kekalkan keluasan hutan pada keluasan 50%, pada tahun 2019 kerajaan telah memulakan Ecological Fiscal Transfer dengan izin ataupun EFT yang berjumlah 60 juta. Dan pada tahun 20 yang diagihkan kepada kerajaan negeri termasuk kerana pemeliharaan hutan yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai ini dinaikkan kepada 70 juta ringgit setahun. Ya, dan dalam belanjawan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk 2023 kita telah naikkan menjadi 150 juta ringgit. Jadi buat masa ini bagi saya itu saya faham ya, memang di peringkat kerajaan negeri ramai yang mengatakan 150 juta pun tidak cukup. Ya, tetapi berbanding dengan 60 juta ia adalah peningkatan yang ketara, dan yang bagi saya perkara terpenting ialah sekiranya ya, kita dapat lihat ada komitmen di peringkat kerajaan negeri untuk memelihara sumber hutan dan sebagainya, insya-Allah kita boleh bincang ya, dengan Kementerian Kewangan untuk lihat bagaimana kerajaan persekutuan dapat meningkatkan lagi sokongan dalam usaha EFT ini. Saya jemput Dr. Ahmad Fakhruddin bin Fakhruddin.